إلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسول الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tuan Pengurusi Majlis, merangkap Pengurusi Surau Ihsaniyah, Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa, seterusnya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bertemu untuk melengkapkan perbincangan dan pengajian kitab Minhajul Abidin. Alhamdulillah, hari ini saya datang tengok surau ni berubah. Hari tu lain ke mana? Hari ini sekian dah lainnya. Alhamdulillah. Satu perubahan yang nampak ketara. Dulu saya pernah sampai dari sini, lama dah kan. Sekali-sekali dulu pernah datang lah. Alhamdulillah. Jadi ditakdirkan pada malam ini kita akan membincangkan kitab Minhajul Abidin. Minhaj, jalan ataupun cara perjalanan orang-orang menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kitab karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala alaihi ini adalah antara kitab yang dicatatnya sebagai kitabnya yang terbaik. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih lahir pada tahun 450 Hijrah dan meninggal pada tahun 505 Hijrah. Jadi mana kitab ni tua sangat dah ya. Agak masa kitab ni dikarang, orang Melayu ni tak macam mana lah orang dia kan. Tak ada teh pokok, tak tahu ya. Lama dah kitab ni. Antara kitab turas yang bertahan ya. Dan tempat lahir Imam, kita kenal lah sikit sebanyak latar belakang Imam Ghazali. Tempat lahir ni sebuah kampung bernama Tabran. Tabran ni duduk dalam wilayah Tus. Tus ni sekarang di wilayah Al-Mashhad, selatan Iran. Ya. Dan ketika itu Iran di bawah pemerintahan kerajaan Saljuk. Di bawah pemerintahan kerajaan Saljuk. Dia ada kerajaan Umayyah, Abbasiyah, kemudian Saljuk. Kemudian ada kerajaan kecil, nama dia Mamluki. Imam Ghazali berada di bawah kerajaan Saljuk. Dan tarikh atau sejarah ini banyak terputus daripada kita sebenarnya ya. Dulu tingkatan 1, tingkat 2 saya di sekolah ada pernah belajar, ingat Ghazni ya, Mahmud Al-Ghazni. Ghazni itu di kawasan ni lah. Kawasan Herat, kawasan Khurasan, kawasan Tus ni di Naisabur ni dekat-dekat tu ya. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala berasal daripada wilayah Tus, sekarang ni Mashhad di selatan Iran. Kemudian dia meninggal pada tahun 505 Hijrah. Dan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala bermazhab Syafi'i. Dia ada mengarang kitab Fiqh Al-Basit dan Al-Wasit.
fi mazhab Syafi'i, kitab fiqh. Kitab Al-Wasit tu ada 5 juzuk besar kitab tu. Itu kitab fiqh yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala alaih. Kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala alaih meninggal dunia dan dikebumikan di Mashhad juga di Iran sekarang. Dan latar belakang serba sedikit tentang kerajaan Saljuk ini. Di bawah kerajaan Saljuk ini dia memerintah bermula dari bannernya kerajaan Saljuk 429 Hijrah. Bersamaan 1037 Masehi dan berakhir kerajaan Saljuk ini pada tahun 1157 Masehi bersamaan 552 Hijriah. Dan wilayah pemerintahan kerajaan Saljuk ini meliputi Iran, Afghanistan, Asia Tengah, masuk Kazakhstan, Azerbaijan, Turkmenistan, kawasan-kawasan Bukhara tu di bawah kerajaan Saljuk, dan termasuklah Anadol, yakni Turki, ya. Dan kerajaan ini diasaskan oleh seorang pengasasnya bernama Torghalbik. Dilahir di Madinah Marvo. Marvo ni sekarang di Turkmenistan. Afghanistan, bawah tu Turkmenistan. Jadi pengasas kerajaan Saljuk ni, dari sudut sejarah, berasal daripada Turkmenistan di sebuah bandar bernama Marvo. Di Marvo ni juga lahirnya seorang imam hadis yang terkenal, yakni Imam Abdullah Al-Mubarak. Imam Abdullah Al-Mubarak lahir di mana Marvo ni, di Turkmenistan. Imam Abdullah Al-Mubarak dia bukan Arab, dia orang Turkmenistan, tetapi berbahasa Arab, ya. Masya Allah. Itu lebih kurang sedikit lebih kurang latar belakang sejarah Imam Al-Ghazali dan latar belakang negaranya dan latar belakang kerajaan yang ketika hidupnya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala alaih. Dan ketika kerajaan ini ada sebuah pusat pengajian tinggi di Baghdad di bawah kerajaan Saljuk. Kerajaan universiti ini namanya ialah Jamiah ataupun Universiti Nizamul Muluk. Universiti Nizamul Muluk itu adalah pusat ilmu ketika itu di Baghdad, dan rektor dia ialah Hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi kita nampak Imam Ghazali ini memang hebat. Hebatnya. Jadi sesuailah dia diberi gelaran Hujjatul Islam. Dan dalam sejarah mujaddid reformer Islam ini, Imam Ghazali ini termasuk dalam senarai yang kelima reformer atau mujaddid Islam, kurun yang ke-5, ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Seterusnya, kenapa kita buka kitab ini? Nak tahu je kan apa sebab kita pakai kitab Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih. Dalam silsilah fardu ain kita ada 3. Ibadah, tauhid, fiqh, tauhid dengan tasawuf. Fiqh yang ditetapkan fardu ain ialah babul ibadah, yang rukun Islam 5 tu. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Semua orang fardu ain maksud dia semua orang kena tahu secara detail terhadap ibadat yang dia nak buat. Solat, puasa, haji, zakat dan haji. Dia kena tahu secara detail tiap-tiap orang. Itu nama dia fardu ain. Kemudian tauhid. Tauhid dulu ada pengajian sifat 20. Kan? Hari ini siapa baca kitab sifat 20 tu memang pening kepala lah, sebab kita tak hidup zaman tu. Dan kita tak hidup zaman bahasa tu digunakan. Kan? Itu sebab gaya bahasa ataupun uslub kitab-kitab tauhid sifat 20 terdahulu, kalau kita baca seorang-seorang, akhirnya kita cakap seorang-seorang. Kita kena baca dengan guru baru nampak, ya. Sebab apa? Bahasa dia tu. Bukannya susah sangat, tapi halangan constraint di situ ialah kekangan bahasa.
Bahasa yang digunakan itu adalah bahasa literal zaman dulu. Zaman tu kita tak hidup kan. Ya. Kecuali orang yang berlatar belakangkan pendidikan pondok. Dia sempat. Ya. Di pondok pakai kitab tu dan bahasa tu. Dan dia boleh faham, dia boleh hurai. Ya. Dia orang budak pondok memang pakai lah bahasa sifat 20 tu punya kitab tu. Jadi kita sudah tidak melalui period itu, zaman itu. Oleh kerana itu, dalam tauhid ni, sekurang-kurangnya kita memahami tentang dasar-dasar tauhid rukun Islam yang 6 secara detail. Khususnya rukun Islam yang pertama, syahadatun la ilaha illallah. Apakah hakikat la ilaha illallah dalam konteks tauhid itu? Yang dibahas melalui saluran sama ada melalui zat Allah Ta'ala, melalui asma'ullah, nama-nama dari 99, ataupun melalui sifat-sifatnya yang 20, ataupun melalui kaedah tauhid rububiyah, ataupun melalui kaedah tauhid uluhiyah. Ini fardu ain. Semua orang wajib belajar dan wajib tahu secara detail. Sebab dia fardu ain. Selepas tauhid, masuklah perbahasan fardu ain yang ketiga, iaitu bab tasawuf, ataupun juga dipanggil sebagai ilmu akhlak, ataupun dipanggil ilmu rohani, ataupun juga dipanggil ilmu batin. Nafsu syai, benda yang sama. Ini kenapa setelah kita tahu, sekurang-kurangnya kita lepas fardu ain dalam bab tasawuf. Jadi untuk mengetahui kadar atau sukatan tasawuf ini dalam konteks fardu ain, lepas fardu ain kita, apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Idrus dalam kitabnya Ad-Durrus Thamin. Tuan-tuan boleh jumpa ni, teks ni dalam kitab Hidayatus Salikin. Menurut Syekh Sayyid Abdul Qadir Idrus dalam kitab Ad-Durrus Thamin, dia kata wali tahsil hadhihi al-qadar yakfi al-amalu bi kitab minha minhajul abidin. Dia kata sekurang-kurang fardu ain, untuk lepas sukatan fardu ain ni ke atas diri kita tiap-tiap individu muslim dalam bab tasawuf, sekurang-kurangnya dia faham kitab Minhajul Abidin. Jadi kitab Minhajul Abidin ni tuan-tuan, sukatan untuk melepaskan tangkuk kita selesai fardu ain. Ya. Tobat kitab ni tuan-tuan. Kalau sebulan sekali, mun 10 tahun ke Ya. Tak apa kita bincang kemudian kekerapan. Tapi nak cerita, ini sukatan melepaskan tangkuk kita untuk selesai yang tanggungjawab fardu ain dalam bab tasawuf. Ya. Ini yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Qadir As-Sayyid Abdul Qadir bin Idrus dalam kitabnya Durrus Thamin. Kemudian dia kata wa tafsil hadzal ilmu laisa fardhu ain. Untuk lebih detail selain terkeluar daripada kitab ini, untuk lebih detail mengetahui bab tasawuf, itu bukan lagi fardu ain, itu dah masuk dalam fardu kifayah. Nak mendalami lepas ni nak bincang kitab hikam. Hikam tu sudah tak masuk dalam bab fardu ain, itu dah masuk fardu kifayah. Siapa nak mendalami boleh. Ya, terpulang. Okey. Siapakah Syekh Abdul Qadir bin Idrus? Syekh Abdul Qadir bin Idrus dah jadi tradisi dalam sejarah keilmuan Islam ni tuan-tuan, bila disebut kitab, bila dinakal nama ulama, secara automatik lahirlah biografi, ditulis biografi, pengenalan tentang siapa muallif, siapa pengarang secara detail. Sebab apa? Ini tradisi dalam ilmu Islam, adab lah. Ya. Ambil barang orang, kena orang Siapa kau ambil itu entah. Tu tak, berarti ambil bodoh bertuan tak minta lah tu. Adab dalam ilmu. Ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Idrus ni, nama dia Abdul Qadir bin Syekh Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Idrus, yang asalnya daripada Yaman. Ayahnya adalah
Hadrami, orang Yaman, ulama Yaman yang berhijrah daripada Hadramaut ke India. India zaman tu di bawah kerajaan Mughul yang bina Taj Mahal dan Shah Jahan tu lah. Zaman tu. Tu zaman keagungan Islam di India tu. Dia hijrah ke India. Ketika itu India qal'ah ilmu, benteng ataupun kubu ilmu orang Islam. Dia hijrah ke India tahun 958 Hijrah. Hijrah. Ulama dulu macam tu tuan-tuan. Sifat dia berhijrah. Dia hijrah ke India tahun 958 Hijrah. Dan Syekh Sayyid Idrus ni, dia lahir tahun 978 Hijrah. Maknanya setelah lebih kurang 20 tahun ayah dia duduk di India, lahir Syekh Idrus. Kemudian dia tinggal di satu tempat di India tu, nama tempat tu Ahmad Abad. Ahmad Abad di India. Di bawah kerajaan Sultanah Mongol bermazhab Syafi'i. Dan ibunya adalah asal orang India. Tuan-tuan jangan bayang orang India yang gelap tu. India yang lawa tu. Yang putih tu kan. Macam Hindustan tu lah. Allahu Akbar. Itu sedikit sebanyak tentang latar belakang Syekh Sayyid Abdul Qadir Idrus yang menyatakan kitab ini adalah sukatan fardu ain dalam bab tasawuf untuk setiap orang Islam. Jelas tuan-tuan Jadi kenapa kita sebut, bila sebut Imam Ghazali, kita tahu latar belakang dia, tempat lahir dia, keturunan dia, kemudian dia meninggal di mana, dan dia tu siapa, apa tugas dia, apa peranan dia. Hal ini disebut oleh syair Arab. Fatashabbahu illam takunu mislahum. Inna tashabbuha birijalin falahun. Syair Arab kata, fatashabbahu illam takuna mislahum. Bila kita sebut siapa Imam Ghazali, latar belakang dia, pribadi dia, begitu juga Syekh Abdul Qadir Idrus, siapa dia, latar belakang, pribadi dia, keilmuan dia, kewarakan dia, apa tujuan? Syair menyebut fatashabbahu illam takunu mislahum. Tirulah dia. Tiru di sudut mana? Akhlak dia, keilmuan dia, zuhud dia, perjuangan dia. Cuba tiru. Illam takunu mislahum. Walaupun kamu tak sampai tahap dia. Kan? Idola lah maksudnya. Kan? Hari ini disebut idola. Kan? Hari ini idola yang masuk dalam kepala kita, yang kepala umat Islam ni, idola lain kan? Rihanna, Britney Spears, kan? K-pop. Kan? Gila tu ada ke zaman dia. Kan? Idola, fandom. Islam dah letakkan kaedah bagaimana untuk menelusuri jalan ilmu ini, tengok peribadi yang bawa ilmu. Contoh dia Syekh Abdul Qadir Idrus, fatashabbahu illam takunu mislahum. Tirulah dia. Maksud dia telusuri sejarah dia, baca kitab dia. Tengok, masya-Allah. Boleh nampak? Kan? Hari ni dolar kita, fandom kita tak apa-apa kan. Ipad tu sebab hari ni dunia orang ipad banyak. Berikutan dia orang ipad kan. Bukan berdasar kepada ilmu, iman dan takwa. Jadi tasawuf ni menggariskan barisan ulama-ulama yang layak untuk ditelusuri dan untuk dijadikan qudwah, contoh. Tirulah mereka walaupun kamu tak macam mereka. Inna tashabbuha birijalin falah. Jalan kejayaan dalam hidup kamu ialah dengan kamu meniru, menelusuri jalan-jalan hidup dan perjuangan ilmu mereka. Kamu pasti berjaya. Falahun. Jadi dalam hidup ni tuan-tuan, jaya ni dua, dunia dan akhirat. Biasa kita tiru kejayaan ni, skill-skill yang ada ni pakai dunia je. Nak mati tu tak pakai, tak valid. Apa sebab? Ni punca dia tuan-tuan ya. Nak mati tu, raba-raba tak apik tahun lepas ya. Tak apik jadi pedoman. Itu maksud dia, fatashabbahu. Tirulah.
Oleh kerana itu kita ambil kitab ini, yang ini kitab Minhajul Abidin. Minhaj maksudnya jalan dalam proses melahirkan ibadat yang hakiki sebenarnya, inilah jalannya. Imam Ghazali menyebut inilah kitab dia, antara kitab yang terbaik. Setelah dia menjadi rektor kepada Universiti Nizamul Muluk, dia tinggalkan, diminta izin pada khalifah, bukan resign, cuti. Macam pensyarah kita ni mestilah ada cuti tu kan. Apa nama tu? Sabbatical. Lebih kurang lah. Dia minta cuti, dia berkelana mengembara pergi ke Syams, Damaskus sekarang, Syria, dan juga Palestin, di Baitul Maqdis. Dan dia banyak duduk di Baitul Maqdis. Di Syria dia duduk di Damaskus juga. Dan dia berkelana selama 11 tahun. Lama tuan-tuan. Setelah dia jadi rektor kepada Universiti Islam Nizamul Muluk, dia tinggalkan kerusi rektor tu, dia berkelana mencari hakikat ketuhanan Allah yang sebenar. Padahal dah maha guru tuan-tuan, kan? Kita tak maha guru mangok kat rumah kan. Nak lebih pencet. Free sekarang, free kita kan. Relax, tak ada komitmen. Sah lah pencet. Padahal Imam Ghazali dah jadi rektor, tinggalkan kursi di Nizamul Muluk, dia pergi ke Syams selama 11 tahun. Tempoh 11 tahun ni tuan-tuan, Imam Ghazali menumpukan tentang kerohanian. Dia tak bahas bab ilmu dah. Sebab dia kata, semasa aku jadi rektor di Nizamul Muluk, dia kata ilmu yang aku ajar tu terasa masih lagi nak dapat dunia, nak challenge, nak dapat nama, nak dapat pangkat, nak dapat kedudukan. Apa yang aku ajar, dia kata, peserta benda ni, riak, ujub dan sebagainya, masih ada dalam diriku. Walaupun dah jadi maha guru di Universiti Nizam Muluk, dia tinggalkan. Mencari hakikat ilmu, hakikat ketuhanan Allah, hakikat ikhlas selama 11 tahun. Ya, lama tuan-tuan 11 tahun. Allahu Akbar. Jadi kita nampak tadi tuan-tuan, macam mana latar belakang Hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih. Wajarlah dia mendapat julukan nama Hujjatul Islam. Allahu Akbar. Taib. Itu sedikit sebanyak latar belakang kenapa kita ambil kitab ni sebagai silibus untuk kita sama-sama faham, dan juga kenapa kitab ini, kenapa sukatan ini digunakan, kerana sekurang-kurang fardu ain dalam ilmu tasawuf ialah kita memahami apa yang terkandung di dalam kitab Minhajul Abidin. Alhamdulillah. Muqaddimah kita malam ni tuan-tuan, insya-Allah. Seterusnya kita masuk kepada muqaddimah Imam Al-Ghazali dalam kitab ini ya tulis Arab dah. Alhamdulillah dah. Alhamdulillahil Malikil Hakim Al-Jawadil Karimul Azizur Rahim Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fataras samawati wal ard biqudratihi wa dabbaral umuru bihikmatih wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi fattariqu ilayhi wadihun lilqasidina wad dalilu alayhi la'i'un lin-nazirin. La'ihun walakin Allah yudillu man yasha' wa yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wassalatu ala sayyidil mursalin wa ala alihi al-abrar at-tayyibin at-tahirin wasallim wa 'azzim ila yaumiddin.
Segala puji bagi Allah yang penuh hikmah, pemurah, mulia, kuasa, penyayang, Tuhan yang menjadikan manusia dalam bentuk sebaik-baik ciptaan, dan yang menciptakan langit dengan kudratnya, mengatur segala urusan dengan hikmahnya. Tiadalah dia menciptakan jin dan manusia, melainkan adalah untuk beribadah kepadanya. Di matlamat pada mukaddimah kita ini dijelaskan matlamat kenapa manusia dicipta. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melakukan tuntutan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut ibadah, tuan-tuan, kita jelaskan konsep dan maksud ibadah. Kitab ni mengajak kita menyusun proses ibadah kita dalam sepanjang hidup kita ni sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud, tuan-tuan, Imam Ghazali nak beritahu kitab ni bagaikan brochure ataupun pamphlet, how to move, how to make, how to use dalam konteks tasawuf. Kitab ni sebab dia menjelaskan tentang hakikatul ibadah. Sebab Allah menuntut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita punya matlamat dicipta oleh Allah Taala satu ya, yang ini melakukan proses ibadah ataupun ubudiyah. Sebab setiap manusia yang dapat menjelaskan dan mencapai hakikat ibadah dan ubudiyah ini dalam hidup, itulah setinggi-tinggi martabat yang dimiliki oleh seorang manusia. Setelah dia dijadikan secantik-cantik kejadian, martabat manusia yang paling tinggi di sisi Allah di dunia ini ialah maqam ubudiyah. Orang yang dapat melaksanakan konsep dan tuntutan ibadah ni seperti mana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ibadah ni satu maqam yang sangat tinggi. Maka orang yang melakukan ibadah itu dipanggil abid. Abid ni, tuan-tuan, dalam bahasa Arab dipanggil hamba. Jadi kita ni, tuan-tuan, abid. Pelaksanaan tata cara dan etika hidup sebagai seorang abid, seorang hamba menurut Al-Quran dan hadis dipanggil ibadah. Dan ibadah itu meliputi seluruh kehidupan. Sebab al-Islamu nizamun syamilun yatanawalu mazahirul hayati jami'an. Islam itu adalah satu peraturan, sistem yang lengkap dalam konteks ibadah ni. Yatanawalu mazahirul hayati jami'an. Dia menyusun seluruh aspek hidup. Jadi seluruh aspek kehidupan kita ni mesti disusun, diatur mengikut kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Islam. Jadi pelaksanaan melestarikan kehidupan ini dengan ibadah itu nama dia ubudiyah, perhambaan. Dan orang yang melaksanakan ubudiyah ataupun ibadah ini, dia adalah seorang abid. Dia orang yang duduk di makam abid ini, dia berada di makam yang paling tinggi dalam makam perhambaan di sisi Allah. Imam Ghazali nak bawa kita ke situ. Itu matlamat kita. Itu sebab buktinya makam ibadah ni, makam abid ni paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba di dunia ni. Kita lihat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jelas hakikat ini, terbukti. Allah jemput Nabi naik ke langit dalam surah Isra'. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Wa sadaqallahul azim. Subhanallazi asra bi'abdihi. Tengok ayat tu, tuan-tuan. Ulama-ulama tafsir menjelaskan, Allah menggerak dan memperjalankan hamba-Nya pada malam hari. Allah menggerakkan, yang gerakkan perjalanan ini huwallah. Itu sebab perjalanan Isra' dan Mi'raj ini, tuan-tuan, di luar ikatan masa, di luar ikatan tempat dan di luar jangkaan akal manusia. Luar biasa. Sebab apa? Yang menggerakkan ni Allah. Iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah menggerakkan asra bi'abdihi. Allah menggerakkan hamba-Nya. Ulama tafsir menjelaskan, kenapa di situ disebut asra bi'abdihi? Kenapa disebut Allah menggerakkan perjalanan untuk hamba-Nya, yakni Muhammad, tidak menggunakan
Asra bi rasulih, dia menggerakkan rasulnya. Asra bi nabiyih, dia menggerakkan atas nama nabinya, ataupun Allah menggunakan asra bi khalilih, dia menggerakkan perjalanan kepada kekasihnya. La. Allah menggunakan kalimah asra bi 'abdih. Dia menggerakkan Rasulullah atas platform, atas tiket hamba. Rasulullah pernah ditanya, kenapa dia dijemput tidak dijemput atas dasar seorang Nabi ataupun seorang Rasul? Dia mengatakan, ketika itu aku berada di kemuncak ubudiyah. Jadi inilah hakikatnya tuan-tuan, maknanya untuk mencapai hakikat ubudiyah ataupun ibadah dalam konteks kita sebagai seorang hamba dan kaitannya dengan ilmu tasawuf ni. Jadi dalam sukatan ilmu tasawuf ni, dia menjelaskan hakikat ubudiyah yang dibahas dalam dalam sukatan ilmu tasawuf untuk memperinci dan memperhaluskan apa yang dikatakan sebagai ihsan. Apakah itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Nabi ditanya oleh Jibril, wahai Muhammad, akhbirni 'anil ihsan. Wahai Muhammad, beritahu aku apakah itu ihsan? Ihsan itu termaktub dalam perbahasan ilmu tasawuf. Nabi kata, al-ihsan anta'budallah ka'annaka tarah, wa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu, kata Nabi, ialah kamu beribadah. Anta'budallah, kamu beribadah, taat, patuh, sayang kepada Allah, meninggalkan larangannya. Itu ibadah. Ibadah ni ada dua. Buat yang disuruh, tinggalkan yang ditegah. Ketika kita melaksanakan suruhan, meninggalkan tegahan. Anta'budallah, ketika itu Nabi kata, anta'budallah ka'annaka tarah. Kau lakukan, laksanakan ibadah itu seolah-olah kamu nampak dan melihat Allah. Impossible. Kan? Percubaan Nabi Musa AS nak tengok Allah di bumi, di Tur Sina, runtuh gunung. Rata Tur Sina. Bukan tempatnya di bumi. Nak tengok Allah Ta'ala. Mustahil kita boleh nampak Allah Ta'ala. Wa illam takun tarah, kata Nabi. Kalau dalam ibadat ni, dalam melaksanakan ketaatan dan ibadat, kamu tak nampak Allah. Wa illam takun tarah, fa innahu yarak. Yakinlah, sematlah dalam hati kamu. Ikat satu keyakinan dalam hati kamu yang tak berganyak. Bila kamu buat sesuatu, buat yang disuruh, tinggalkan yang ditegah, yakinlah apa yang kamu buat sentiasa disaksikan oleh Allah. Itu maksud dan mafhum ihsan. Dan perbahasan dan pendetailan ihsan ini disimpulkan dalam disiplin ilmu tasawuf. Jadi, oleh kerana itu kita sebut tadi, tasawuf adalah sukatan yang bersifat fardu ain sebagai cabang ilmu yang mesti dipelajari. Sekurang-kurang ilmu tasawuf ini untuk dipelajari lepas fardu ain ialah kitab Minhajul Abidin. Itu maksud di situ, ya. Jadi itu tujuan ibadah. Sesungguhnya jalan kepadanya telah pun jelas. Jelas maksud apa? Maksud dia jalan ibadah kepada Allah Ta'ala ni ila khidmatih wa ta'atih. Istilahnya dalam syarah kitab ni, dalam Sirajul Talibin, maksudnya jalan, sesungguhnya jalan kepada Allah dalam konteks ibadah ni jelas, sangat terang. Sama ada dalam konteks khidmatullah ataupun ibadatullah, dah jelas. Macam mana nak beribadat? Semuanya dah dijelaskan dalam kitab. Ini bersifat ilmu. Sama ada cara dan dalil-dalilnya sudah disusun dan dilengkapkan. Semuanya ibadat ini berteraskan kepada wahdaniyatullah, kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada la ilaha illallah. Jelas dia bukan
direka-reka. Jadi dalam ibadat ni tuan-tuan, Nabi SAW menyebut dalam hadis, dia punya kawalan yang dimaksudkan ibadat ni, dia mestilah sumbernya berdasar daripada Allah, sama ada daripada Al-Quran dan Sunnah dan seumpamanya, yang telah dijelaskan sebagai dalil-dalil menjadi sandaran kepada amal. Jadi di sini menjelaskan kepada kita, Nabi mengingatkan kita dalam konteks ibadat ni, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa lahu ma laisa minhu fahuwa raddun. Nabi kata dalam konteks ibadat ni, dia ada dua syarat. Yang pertama, niat yang betul, nawaitu kita, kan? Apa tujuan masuk politik? Nak ukir rakyat. Apa tujuan ukir rakyat? Nak kaya. Out. Contohlah, apa tujuan jadi ketua cawangan? Mudah-mudahan sampai jadi ukir rakyat. Ngepet. Niat tak betul. Itu sebab kita belajar daripada kocik-kocik makin dalam kitab perukunan tu. Apa saja ibadat yang kita buat dalam fiqh, kita diajar lafaz nawaitu, ya tak? Nawaitu diterjemahkan dalam kitab lama kita, sahaja aku. Sahaja aku itu ialah qasad daripada hati kita, bertujuan daripada hati kita nak buat ni, apa ni, nak cebok, nak kencing, nak berak, nak wuduk, nak mandi. Nawaitu tu disabitkan dulu. Nawaitu apa? Ini masjid ke? Surau kan? Nawaitu li'tikafa fi hadzal masjid. Ujung dia apa? Lillahi ta'ala. Niat kena betul. Innamal a'malu binniyat, Nabi kata. Niat kamu kena apa? Syarat niat kena betul amal ibadat ni. Yang kedua, ibadat tu mesti berdasarkan dalil yang dipanggil syariat. Kita nak sembahyang Zuhur, buat pukul 10, sibuklah. Busy. Zaman ni busy tak mau busy je. Kan? Sembahyang pukul 10 Zuhur. Boleh tak? Inna salata kitaban mawquta. Salat ni telah ditentukan waktunya, yang 5 tu. Tak boleh ubah. Dalil ungkapan Zuhur hari ni masuk pukul apa? 1.20. Kalau sembahyang pukul 1 tak sah. Jadi ibadat ni mesti berdasarkan niat yang saleh, kemudian kaifiat dia, cara ni mesti berdasarkan syariat. Ini kekangan yang ada dalam konteks ibadat. Kita tak boleh reka-reka. Nabi kata man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ngadakan dalam agama ni urusan yang berkait dengan ibadah ni tanpa sandaran dalil, tanpa merujuk kepada dalil sama Quran atau hadis dan sebagainya, fahuwa raddun. Dia tertolak, terbatal, tak pakai. Ni basically tuan-tuan, sangat asas. Bila tak faham yang ni, kau dek-dek lah. Lahir pokok tu kan. Masuk suka hati den lah. Duit den, rumah den, kereta den, kuasa den. Bila lah kau punya? Tak lepas. Dia masuk buat tasawuf ni tuan-tuan. Semua dia punya. Kuya kau punya, masa kau nak mati, tahan lah. Stop malaikat. Pergi balik. Boleh? Kan? Haji ni mungkin kami handsome muda-muda mungkin. Kan dah cembeng ya. Tak ada yang bertahan dah tuan-tuan. Jadi kita terikat dengan dalam ibadat ni tuan-tuan. Nabi kata ma laisa minhu, tidak berdasarkan kepada dalil atau syariat yang dah ditetapkan oleh Allah Taala, fahuwa raddun. Benda tu tertolak. Apa maksud tertolak? Tak pakai. Tak boleh kita reka-reka. Kan? Tak boleh nak test. Tak boleh nak jadikan rakyat ni bahan test. Kita test ni ideologi ni, kita test ideologi ni, kita test formula ni, kita test formula ni. Kalau bercanggah dengan kehendak yang ditetapkan oleh syariat, dia batal. Hari ni orang pegang ke? Tak ada. Apa sebab?
Dia kata kita punya doktrin lebih mantap. Mantap dekat mana? Pahaman ideologi kita bawa ni lebih kemas. Pet dia. Haru ini sebab tu lah tu. Sebab dia tak terikat dengan dua benda ni. Niat dia nak buat baik, tapi amal dia tidak berdasarkan syariat. Jadi, inilah konteks yang dibahas secara terperinci dalam kitab Imam Al-Ghazali. Sesungguhnya jalan kepadanya telah pun jelas. Al-halalul bayyin wal haramu bayyinun. Yang halal terang. Yang haram terang. Kita jumpa seorang Melayu minum di bar, minum arak. Apa awak minum ni kan arak ni haram? Tiba-tiba dia jawab, arak ni haram ke? Agak-agak kita boleh timur tak? Orang syariah lah. Haram ke? Tu nak kena pelompang tu. Sebab apa? Mustahil. Sebab benda haram ni sangat jelas. Rasuah. Halal ke? Hari-hari dalam media tu cerita pasal rasuah. Kan? Yang terlibat dengan rasuah tu siapa? Muka Jawi macam kita ni. Ahmad Ali Posah nama dia. Tanya agama dia, Islam. Tanya Nabi dia, Muhammad. Tanya Tuhan dia, Allah. Tapi pasal apa benda ni berleluasa ni punca dia, tuan-tuan. Mengucap aja asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Boleh terjemahkan sebiji. Tapi dalam perlakuan kehidupannya dan lebih jauh kepada sistem, menyusun sistem kehidupan di sini dia longgar. Dia rasa tak terikat dengan sistem ini. Jadi agama ni jelas, kata Imam Ghazali dalam muqaddimah ni, jalannya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sangat jelas dan terang. Itu maksud dia. Bagi siapa yang mempunyai sebarang maksud dan mengkehendakinya. Tuan-tuan, maksud yang kita kehendaki, yakni matlamat ibadah. Dalam hidup ni, tuan-tuan, kita banyak hajat. Dan sebahagian besar hajat kita tak sampai. Ya tak, Ji? Banyak tak puas hati, ya kan? Haji ni mungkin dah yakin ayat ni, tak pek. Nak ditundang, dia tak pek dia orang Johor. Mono tundang sini. Tak puas hati. Tak nak tua. Hari tua. Cembeng juga, kan? Akhirnya kopus juga gigi. Nak menjelaskan di situ, tuan-tuan. Siapa yang mempunyai barang maksud, tujuan dalam ibadah ni, kena jelas, tuan-tuan, ibadah ni. Contoh dia, tuan-tuan. Kita berada dalam keadaan dilema untuk memilih satu keputusan. Tak tahu mana yang elok, mana tak elok. Dilema. Bila kita belajar tauhid, Allah bersifat maha berilmu. Sifat 20. Penjelasan pada ilmu tu kaunuhu ta'ala aliman. Jadi manifestasi kepada ilmu itu ialah dia kaunuhu ta'ala aliman. Kaunuhu ta'ala aliman, dia maha mengetahui. Apa saja tak terdinding, tak terbatas ilmu dan pengetahuan Allah, yang zahir, yang batin, yang terbuka, yang tertutup, yang terbuka ataupun rahsia, semua itu di bawah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bila kita yakin Allah Subhanahu wa taala itu sifat dia. Jadi apa yang kita buat mentaati perintah dia dengan meletakkan keyakinan sampai ke tahap itu, ini menjelaskan dalam ibadat ni maksud yang kita tuju, qasdun. Nawaitu tu ataupun sahaja aku tu dia panggil qasad. Qasad maksudnya tujuan. Kita nak sampai dengan ibadat kita tu dengan niat, dengan qasad, dengan tujuan. Contoh dia istikharah. Kita dilema, satu nak pilih. Itu menunjukkan dalam hidup kita ni, tuan-tuan. Apa yang kita nak pegang dalam saat sesuatu yang kita
tak jelas, tanya sahib, pemilik alam ini, huwallah, melalui solat istikharah contohlah. Jadi membawa kita mencapai qasad dan tujuan ibadah. Contoh dia kan. Kemudian doa, kita yakin doa tuan-tuan. Apa qasad, tujuan doa ni? Minta ke Allah Ta'ala, mudah-mudahan dia perkenankan. Bila anak kita nak biasa, bertimbun-timbun naik depan tu kan. Buat apa? Baca Yasin. Sebab Quran ni qalbul Yasin. Quran ni jantung Al-Quran. Bertawassul dengan surah Yasin, mudah-mudahan barakah, dan barakah tu mudah-mudahan masuk dalam air kita otak tu. Ya tak? Kan? Kan? Macam tu niat kan? Sampai tak? InsyaAllah. Contohlah. Itu ada perbahasan lah kan. Tapi nak ambil contoh mudah. Qasad dan tujuan dalam ibadat ni diketahui, jelas nampak. Kenapa kita buat? Sebab benda tu disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Bila benda disyariatkan oleh Allah Ta'ala, kita telusuri ikut sampai. Usul ilallah. Maksudnya sampai matlamat ibadah tu kepada Allah, maksud dia diredai oleh Allah Ta'ala dan diterima dan diberikan ganjaran. Dan ganjaran ni masuk dalam akaun. Akaun tu ambil ke akhirat besok. Kan? Ada orang tanya, apa pula tak tunjuk atas dunia ni? Tuan-tuan, ganjaran Allah Ta'ala ni bosah. Ya. Siapa yang redha dengan kematian anaknya atau orang yang dikasihnya, tengok mati, kata Nabi, tiba-tiba dia mengucapkan Alhamdulillah. Apa ganjaran dia? Nabi kata, Allah berfirman kepada malaikat, ya malaikati, wahai malaikatku, kau tuliskan untuk si fulan ini satu mahligainya di syurga. Tulis depan tu, signboard besar, Baitul Hamd, mahligai kepujian. Itu bukan satu. Sebuah mahligai. Kau ada 10 nak buhan sini. Emas satu lot ya. Nak buhan. Ganjaran tu azim, besar. Jadi perkhabaran ni bersifat gaib. Benda tu pasti. Kita akan tengok nanti. Bila paling awal Allah akan bagi tengok saat kita sakratul maut. Ni ada mono yang kau buat lagi, kita malaikat, kau tengok apa result dia di sana. Allah. Ini perkhabaran gaib. Jadi matlamat dan qasad dalam ibadat ni jelas. Sama ada syariat, niat dia, syariat atau kafiat dia, perjalanan ibadat tu, dan ke mana arah tuju ibadat tu, dan ganjarannya jelas. Itu sebab ibadat ni jangan ikut-ikut, jangan buat. Saya pernah jumpa lah di Mekah, seorang VIP lah, duduk ponek lepas sa'i tu, sembang. Dia tanya, cik ni daripada mana? Saya daripada Cairo. Apa buat Cairo? Saya belajar tanun. Di sini buat haji lah. Dia pun cerita, saya sebenarnya baru pencen bulan ni. Tahun 90. Saya baru pencen. Bulan ni baru pencen, dia kata. Dan haji ni saya tak prepare. Saya blank, dia kata. Tak tahu apa benda haji ni. Saya pun tak sempat belajar, dia kata. Nama naik tabung haji, saya pun buku-buku barang pergi. Kita dah sebut tadi tuan-tuan, fardu ain dalam haji ni. Kena tahu rukun haji, ibadat haji, sunat haji, wajib haji. Wajib tahu. Pergi sanun macam usaha masuk kampung. Kata tabung haji susun kursus tu apa siri tu? 17 17 kali, 20 kali je. Kan? Itu pun torang-torang larih kan? Pandang nampak lalap, hilang. Sebab kita belajar sini Mekah kat Tanun. Benda senang ya, tapi oleh kerana penceramah menceritakan Mekah dan ibadat haji tu kayak orang mau,
Haji ni praktikal. Tuan haji yang menceramah teori. Tak nampak dah tu kan. Tunggu sana dah. Torang-torang lah. Lagi. Dia bercerita. Dia kata, saya blank dia kata. Saya ikut dia orang. Maksud tuan-tuan. Qasad yang kita bahaskan tadi, yang Imam Ghazali kata tadi dalam bab qasad sampai tujuan ibadat kita ni dalam keadaan macam ni, rugi tuan-tuan. Itu dalam bab haji. Bab solat, tak cerita gitu. Bab puasa, bab zakat, Allah Akbar. Merabur. Dia rasa dia perfect. Perfect skill yang kau ada. Yang kau ambil daripada Europe dan sebagainya itu skill. Dalam kubur saya tak pakai tu dah. Tak masuk dalam silibus. Yang ni fardu ain ni. Umur 55 tahun pergi Mekah dalam keadaan tak ada persediaan. Oh ni filan kata tak ngak-ngak kan. Macam gusur masuk kampung. Sesiur tak tuan-tuan? Sesiur. Bayar mahal. Barangkali itulah peluang kita pergi haji yang terakhir. Tambah sekarang tuan-tuan. Kan? Tahun dulu saya tanya Tuan Haji Razak. Berapa ramai dah daftar? Sepanjang PKP dia kata dekat 1 juta lah. Dekat 1 juta tuan-tuan. Kalau kita daftar hari ni. Tahun dekat Tuan Haji Razak. 100 tahun lebih. Masya Allah. Kita dah nak pencen dah. Tunggu 100 tahun. Masya Allah. Kan? Jangan sia-siakan tuan-tuan ibadat ni. Kalau kita buat ibadat, mesti berdasar dan bersumberkan ilmu. Sebab jalan ibadat ni penting tuan-tuan. Jangan pandang kecil besar ibadat. Apa saja konteks ibadat, dia mesti berdasarkan ilmu. Jangan ikut-ikut orang. Kan? Saya pernah sebut lah tuan-tuan. Contoh ilmu ni tuan-tuan. Satu hari di satu masjid. Di ni 9 ni. 9 Jumaat. Imam lepas rakaat kedua dia bangun. Ada kau dalam fiqh sembahyang Jumaat 3 rakaat. Cuba tuan-tuan bayangkan, saya kau hari itu sembahyang di bawah. Imam lepas rakaat kedua dia bangun. Agak-agak macam mana pemandangan bawah tu? Haro. Kan? Ada yang bangun pandang ke kanan. Ada yang bangun, duduk balik. Ada yang bangun, pola ni kita kan, cakap tu. Macam-macam pattern. Di situ peranan ilmu. Ketika itu, apa tindakan kita? Berdasarkan ilmu. Asyik nampak orang tak ngaji tuan-tuan. Yelah, walaupun sesekali berlaku, jarang-jarang berlaku. Tapi maksudnya, dalam konteks fardu ain, konon selesai. Hikmahnya benda tu berlaku untuk mengajar kita. Oh, macam ni rupa. Kan? So, macam itulah tuan-tuan lebih kurang. Setiap ibadat kita mesti berdasarkan ilmu. Imam sembahyang subuh tak buat kunut. Tempat kita ni kalau tak baca kunut, jangan main-main. Sebab kita belajar daripada noteh sampai ni jam, kunut ni mesti baca. Itu pengetahuan yang bersifat umum yang kita copyright tanpa berdasarkan ilmu. Mesti buat. Mesti tu hukum apa? Apa kena buat bila imam tak baca kunut? Dia belakang, subhanallah. Boleh ke? Contohlah. Maksud dia ilmu dalam ibadat yang akan mengantar ibadat kita tu qasad dan tujuan dia sampai kepada Allah Ta'ala. Itu maksud tuan-tuan. Kita kias dalam ibadat-ibadat lain. Macam itulah maksudnya. Maksud dan mengkehendakinya. Okey. Begitu pula bukti atau dalil menunjuk jalan kepadanya telah pun terang bagi siapa yang berfikir. Dalam Islam ni tuan-tuan, alasan dalam ibadat ni dah lengkap dalam kitab dah. Jawatan Mufti dah keluarkan kitab Fiqh Manhaj Haji itu terjemahan mazhab Syafi'i itu dah ada 6 juzuk tuan-tuan. Ni orang 9 ni patutnya alim dah.
Saya ingat masa terbitkan kitab tu dulu, masa saya jawatan mufti, Syekh Murtada almarhum, mantan mufti kita kata, dia kata, aku sediakan kitab-kitab ni untuk orang di Sembilan, bila aku mati besok, jangan dakwa aku di akhirat. Long term dia punya matlamat. Dia kata, aku dah siapkan sukatan fiqhul manhaji. Tauhid ada kitab akidah. Tafsir ada kitab Yasin. Tasawuf ada kitab Bahjatun Nufus. Di Sembilan lengkap tuan-tuan. Dia kata besok jangan dakwa aku di akhirat. Aku mufti dah sediakannya. Ada tak kitab tu sini? Tahu kan? Ada tak tanya tak? Ada kan? Tak ada sesio. Dah lengkap. Maksud dia Bahjatun Nufus tu syarah daripada kitab Tajul Arus, kitab tasawuf. Itu kitab tu sebenarnya intermediate, pertengahan. Agak perbahasannya agak mendalam. Tapi bagus kitab tu. Syarah tu dibuat oleh mantan Menteri Agama kita. Fadilatul Ustaz Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia buat syarah tu. Ya. Hebat tu Zulkifli ni tuan. Syarah kepada kitab Tajul Arus. Dan kitab tu kena berguru. Kalau baca seorang pening belum. Ya. Lengkap. Dan juga siri-siri lain yang bersifat dakwah ada dekat hampir 100 tajuk dulu. Yang ada diterbitkan oleh Jabatan Mufti. Jadi orang Sembilan tuan-tuan bertuah. Dan kitab Jabatan Mufti ni tuan-tuan murah. Ya. Kitab Fiqhul Manhaji juzuk pertama tu 500 muka surat lebih. Harga dia lebih kurang RM15 je. Di luar 45. Murah lah. Nak cerita tuan-tuan, kita nyambi sebut kan, dalam konteks ibadat ni dia mestilah berlandaskan ilmu. Kita di Sembilan ni butuh panduan ataupun rujukan ilmu dalam konteks ibadah, dan apa yang kita nak buat ni berkaitan agama ni sekurang-kurangnya dah ada alternatif ataupun bahan rujukan ataupun kitab-kitab yang dikehendaki dalam bidang tersebut. Namun Allah Ta'ala juga menyesatkan sesiapa yang ditakdirkan sesat, dan dialah pula memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, kerana dia, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lebih mengetahui kepada orang-orang yang mendapatkan hidayah. Semoga salawat dan salam melimpah ke atas penghulu segala Rasul berserta keluarganya yang baik-baik lagi suci. Semoga Allah menyelamatkan dan memuliakan mereka hingga hari kiamat. Wahai saudaraku, semoga Allah Ta'ala membahagiakan kita dengan keredaannya. Semoga Allah membahagiakan kita dengan keredaannya. Ini satu bab tuan-tuan. Siapa nak bahagia ni, dia mesti dapat reda Allah. Sebelum dapat reda Allah, dia dulu kena reda terhadap ketentuan Allah kat dia. Terima balik. Sebut dalam kitab syarah kitab ini dalam juzuk yang kedua. Dia kata reda itu dia kata fi muntahal yaqin. Nak dapat reda ni tuan-tuan, reda ni sebenarnya kata Imam Ghazali, dia duduk di muntahal yakin, di penghujung keyakinan, di kemuncak keyakinan, itulah hakikat reda. Jadi Imam Ghazali jelaskan dalam ni, nak dapat bahagia ni, kena mendapat keredaan Allah Ta'ala. Sebelum dapat keredaan Allah Ta'ala nak bahagia, kita kena reda terhadap takdir dan ketentuan Allah kat kita. Kita kata tadi, kebanyakan yang kita hajati, yang kita nak dalam hidup ni tak dapat. Tu macam mana? Tak puas hati dah. Mata colik mati. Ya. Takkan macam tu kita dengan Allah Ta'ala. Raditu billahi rabban. Kan? Naklah aku reda kepada Allah sebagai Rabb. Apa dia Rabb? Rabb ni dengan makna Khaliq. Kita iktiraf dia yang mencipta alam ni. Dia Sayyid, kita iktiraf dia sebagai tuan pemilik alam ini termasuk kita. Kan? Khaliq, Sayyid, Mudabbir, dia yang mengatur alam ini. Itu sifat Allah Ta'ala.
Jadi bila kita yakin Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang mengatur kita, kenapa dalam soal hidup ni bila dapat sesuatu yang seronok tu okeylah, lebar senyum, sampai ke telinga senyum. Bila dapat sesuatu yang kita tak suka, korut di muka kan. Salam pun jawab pendek. Assalamualaikum. Salam. Hati sakit. Mempengaruhi kehidupan. Yang elok, yang tak elok yang sampai kat kita tu, bukankah daripada Allah Ta'ala? Ya. Tu pasal apa yang beri yang elok, kau suka, senyum. Yang tak elok tu, yang kau tak suka, sakit dan sebagainya tu, kau tak suka. Kau tak reda. Kenapa? Jadi syarat bahagia, mestilah letak berada dalam kemuncak keyakinan. Kita akan jumpa nanti keyakinan ini bagaimana melahirkan redha. Kita akan bahas dalam kitab ini insya-Allah. Hendaklah dimaklumi bahawa ibadah itu adalah buah daripada ilmu. Ibadah itu adalah buah ataupun hasil daripada ilmu. Dia kata dalam syarah dia, allazi huwal aslul a'zam fi kulli maqam min maqamatil iman walau lahu lam takun ibadah. Dia kata ilmu ibadah yang berdasarkan ilmu di sini, maksudnya dia kata inilah matlamat kepada ibadah, asal kepada ibadah, buat ibadah berdasarkan ilmu, berdasarkan pengetahuan yang diajar oleh Allah melalui Rasul, dan melalui proses ibadah yang berdasarkan ilmu inilah manusia akan menelusuri perjalanan fi kulli maqam min maqamatil iman. Nak berlaku peningkatan iman mesti berdasarkan ibadah yang menurut ilmu. Maka lahirlah daripada ibadat yang berdasarkan ilmu ni maqam min maqamatil iman. Kan iman ni bertingkat-tingkat. Antara seorang dengan seorang kan berbeza. Jadi maqamat itu dipanggil pangkat. Tingkat dan pangkat-pangkat iman ini antara maqam-maqam yang akan dicapai melalui proses ibadah. Ibadah yang mana? Ibadah yang mesti dibuat berdasarkan ilmu. Kita akan jumpa nanti dalam zikir ni ada Allah, ada la ilaha illallah, ada Allah, ada hu, ada ni apa nama ni? Dalam tuan guru YouTube kita macam-macam kan pertarungan berlaku kan. Hari ni orang pakai tuan guru YouTube. Kan? Simpang siu kan. Kita baca apa pening kepala. Kau jawab orangnya cakap macam ni, kau jawab macam ni kan. Mana satu nak pegang? YouTube ni kalau bagi seorang cikgu dia ABM, alat bantu mengajar. Dia bukan silibus. Status dia ABM, alat bantu mengajar. Saya tahu sikit cikgu ni kan, mungkin pernah ngajar macam. Dia tak boleh jadi silibus. Tapi hari ni YouTube jadi sini. Sebab tengok tu dalam YouTube tu lebay ni kata macam ni. Bukalah kitab. Lebay tu apa? Kitab baca Entah. Jangan pakai. Tak ada asas kepada ilmu. Walaupun betul, tapi kadang-kadang bila tak ada asas kepada sumber ilmu yang kita boleh rujuk, dia tu terkapai-kapai. Jadi melahirkan tanggapan. Bila sebut tanggapan ni tak ada keyakinan. Tanggapan ni tuan-tuan zon. Makin cakap macam ni lebaynya macam pula. Dah kacau gitu. Lahir zon, sangkaan. Bukan berdasarkan ilmu. Ilmu ni tuan-tuan dia pasti, jazam. Ilmu ni sifat 20 yang pertama wujud. Wujudullah. Apa dalil wujud Allah Ta'ala? Jelas dalam Quran. Kan? Bila kita ambil daripada YouTube, menyebabkan kita terkapar-kapai, tergaba-gaba, tidak merujuk balik kepada ilmu, itu bukan ilmu yang hakiki. Bukan ilmu yang disebut al-ilmun nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ni, yufidu yakhshallah. Ilmu yang bermanfaat ni kita belajar, melahirkan natijah, kita kena dan takut kepada Allah Ta'ala. Itu ilmu yang sebenar. Kan? Kalau makin mengaji, makin togak, makin mengaji, makin togak, kau tak pandang ada siapa. Dia orang bau ni, kau tak tahu ke dia siapa ni. Contohlah kan. Itu bukan sifat ilmu. Ya. Okey.
Jadi disebut oleh Imam Al-Ghazali di sini, ibadah itu adalah buah daripada ilmu dan hasil daripada umur. Apa maksudnya tuan? Hasil daripada umur. Nak dapat hakikat ilmu yang sebenar dan dapat inti kepada ilmu yang sebenar, tuan-tuan, dia melalui proses yang lama. Dia bukan mudah dan tak boleh dicapai dengan qisar tarik, jalan pintas, shortcut. Ilmu ni tak dapat dengan shortcut, tuan-tuan. Sebab yalah, ilmu ni yang pertama, cabangnya banyak, perbahasan ni mendalam. Jadi kita tengok bagaimana ulama-ulama dahulu meyakini dalam soal ilmu ni, dia melalui proses yang sangat panjang dan lama. Antaranya kita tengok Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia bergerak, dihantar oleh ibunya daripada Gaza, Palestin, pergi ke Mekah. Umur ketika itu gulam, budak lebih kurang 10 tahun ke bawah lah. Pos melalui kafilah dakwah, kafilah dagang, hantar ke Mekah. Beri adres, tolong hantar anak saya ke tunggu ni. Macam tu ya. Sejak ke Mekah. Umur 12 tahun, Imam Syafi'i dah keluarkan fatwa. 12 tahun. Orang Malaysia pencen pun nak belajar. Qiraati abata la ilaha illallah. Sesio tu. Asah sesio kan. Itu cantu lagi tu. Bodoh sombong Ini dah nampak lah dia dah ketinggalan. Tak, dia new anak tu. Ada kau tu pek lain. Contohlah tuan-tuan kan. Dia ambil ilmu ulama yang di Mekah habis. Habis tunggu. Pindah ke Iraq. Lahir tanah fatwa dia qaul qadim. Habis ulama Iraq. Tak ada dah, tak bersisa dah sampai dia ngaji. Pindah ke Mesir. Akhirnya meninggal di Mesir. Maksud dia yang dijelaskan dalam ni tadi, ilmu itu faedah daripada umur. Maksudnya ngaji ni konolah lama. Kan? Ni ustaz ngajar sejam lebih sikit dia dah bongi dia kan. Ustaz ni tak faham ke orang sibuk besok nak kerja. 60 tahun, 50 tahun pun umur kita, tuan-tuan, kita nak korbankan 1 jam, 2 jam, sakit kepala tak ke? 40 tahun kita lara, tuan-tuan, tanpa ilmu, tanpa pedoman daripada wahyu, hidup cacah murba, macam-macam masuk dalam kepala kita, tak terasa kita nak cover balik. Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman illa sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Cover balik, tuan-tuan, duduk dalam majlis ilmu ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, sesiapa yang dengan ikhlas redha datang dalam majlis ilmu, berusaha untuk mencari ilmu dan niat dengan ikhlas untuk mendapatkan ilmu dalam konteks ibadat ni, apa ganjaran Allah bagi? Illa sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Apa ganjaran dia? Allah mudahkan dia untuk melalui perjalanan hidup sampai dia mati untuk jalan masuk syurga. Murah kau, tuan-tuan. Selama ni apa kita dapat? Jadi macai, jadi macam-macam lah. Jadi baluci lah, macam-macam kan. Jadi kroni orang lah. Jadi supporter tak tentu harah lah. Apa kita dapat? Tiba-tiba kata pencet je kan. Dah tak ada apa-apa. Kan? Orang yang kita ikut mereka pun tak mana poya dah. Dia pun tak boleh nak tunjuk arah jalan yang kita nak buat balik ni. Rugi tak? 40 tahun, tuan-tuan. Kita meraba-raba. Duduk dalam majlis ilmu dengan niat yang demikian, Nabi kata, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah buka dan mudahkan jalan kau besok mati confirm masuk syurga. Tak nak kau? Di kroni juga. Kroni lah, pilih di kroni. Kan? Cakap dengan golong menengah ni senang. Cakap dengan orang tak mengaji, bayar. Kan? Bila cakap macam ni kan, saya ada kawan lama lah, reunion sekolah rendah mungkin. Bila kita hantar mesej-mesej macam ni,
Tu Ustaz Basit tu orang PH lah tu. Dah. Senteng akal. Ini kita cakap pasal ilmu ni. Dia nampak PH. La ilaha illallah. Itu dia tuan-tuan. Orang macam ni kalau kita ramai ni. Kan? Allahu Akbar. Sio jadi manusia kan? Ya, sebab apa? Apa yang dia buat itu, dia tak belajar. Dia nampak depan dia grup dia, kroni dia, klik dia, NGO dia, parti dia, yang lain semua tak betul. Dia yang betul satu. Oh, payahlah macam tu. Ni 9 banyak macam ni. Orang tak tahulah. Ya, jangan tuan-tuan. Kita jangan membuta tuli ikut sesuatu tanpa ilmu. Nabi kata, hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Kau ikut sesuatu tu membuta tuli, akibatnya yu'mi, kamu akan jadi tuli, wa yusim, dan kamu akan jadi buta dan kamu akan tuli. Dan yang penting grup dan yang lain dia tak tahu. Ini tuli dan buta. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Orang macam ni kata Quran, aku akan himpunkan kamu di akhirat besok dalam keadaan mata kamu buta. Apa sebab? Mata ada dua tuan-tuan. Satu mata zahir, satu mata batin. Ni dipanggil nazar, basar. Yang di dalam panggil basirah. Kita pandang dua aspek, mata zahir, mata batin. Kalau kita atas dunia menilai sesuatu tidak menggunakan pandangan zahir dan batin, Allah himpunkan besok akhirat, yauma yahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Allah akan himpunkan kita di padang mahsyar dengan manusia yang terlalu ramai, hari kiamat, dalam keadaan mata kita buta. Lalu mereka bertanya kepada Allah, lima hasyartani a'ma wa kuntu basira. Kenapa Allah hari ini kau himpunkan kami dalam keadaan kami buta, padahal kami atas dunia orang colik. Apa Allah jawab? Marin kau mengiyakan yang tidak, kau menidakkan yang iya, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ni kau rasa. Yang main tuan-tuan, persoalan ilmu ni persoalan besar. Sebab ini adalah modal perjalanan umur kita istifadah, mengambil faedah daripada ilmu. Perjalanan ilmu ni sangat bergantung kepada perjalanan sejauh mana perjalanan usia. Jadi masa ni tuan-tuan berharga. Pastikan lepas ni masa-masa kita ni kita letakkan kepada sesuatu yang bersifat boleh mendatangkan faedah di sudut ibadah. Jangan sia-sia ya. Sebab tuan-tuan, dalam perjalanan umur kita ni ada 4 suasana yang akan kita lalui. Apa dia? Yang pertama taat, yang kedua maksiat, yang ketiga bala, yang keempat nikmat. Kena sadarlah. Sepanjang perjalanan umur ni, tuntutan ketaatan yang Allah fardukan ke atas kita, yang bersifat fardu ain tadi. Untuk kita, untuk anak isteri kita, paling kurang. Yang untuk kita ya, anak isteri kita, dia suami dia labai, duduk kat surau, orang rumah macam prima donna pakai ya. Perfume pakai 2 kilo dah terbau dah. Apa lebay je ni? Ni lebay senteng nama. Ya. Fardu ain dia bukan untuk dia seorang, untuk ahli dia, isteri dan anak-anak dia. Selesai tak benda ni? Itu ketaatan. Dalam umur kita, ketaatan ni kita pastikan terlaksana dalam hidup kita. Oleh kerana itu, nak hidup ketaatan pada Allah Ta'ala ni tuan-tuan, kita rasa sentiasa berhutang untuk hidupkan nilai yang ubudiah tadi, nak beribadah kepada Allah. Zikrul minnah. Kita kena selalu ingat zikrul minnah ni apa? Zikrul minnah ni tuan-tuan, kita kena ingat betapa banyaknya nikmat Allah yang Allah bagi kat kita. Sejak kita hidup ni, banyak tuan-tuan nikmat gitu Allah bagi kat kita ni kan. Nikmat panca indera yang 7. Dalam tafsir ihdinas siratal mustaqim tuan-tuan, dijelaskan salah satu maksud hidayah, berikanlah kami petunjuk hidayah pada jalan yang benar. Maksud hidayah yang Allah beri kepada insan, salah satu daripada panca indera itu, daripada hidayah itu ialah Allah beri panca indera. Antaranya akal. Akal ni hidayah tuan-tuan. Mana buah akal?
Kan orang tutur rumah marahkan, kau ni akal bukan lutut. Apa maksudnya? Tak berakal. Gaya kau main hendak. Tapi tak pakai akal. Ketaatan kena ingat zikrul minnah, ingat kita ni tu hutang budi kepada nikmat yang Allah beri kita terlalu banyak. Wa in tuhsuha nikmatallah wa in ta'uddu nikmatallah ta tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat yang aku bagi kepada kamu wahai manusia, nescaya tidak terhitung. Allahu akbar. Sebab Allah ajar kita dalam sembahyang, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasihlah wahai Allah yang menciptakan segala-galanya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak kita supaya ingat persoalan ini yang mana disebut tadi. Salah satu dalam perjalanan umur kita ialah ketaatan. Yang kedua, maksiat. Tuan-tuan, depan kita dalam perjalanan hidup, dari kita muda sampai kita tua, sampai kita pencen, banyak pilihan maksiat depan kita. Apa sikap kita? Nak join ke tidak? Nak ikut ke tidak? Ke macam mana? Apa yang menentukan pilihan ini? Pilihan ini mesti berdasarkan ilmu. Kalau tak, kita akan terlibat dengan kojo-kojo yang bersifat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita sedar ataupun kita tak sedar. Yang ketiga, perjalanan hidup kita ialah balaya. Balaya ni apa tuan-tuan? Bala. Macam ni kan? Jadi ada kawan hantar satu mesej dalam WhatsApp, orang Kedah. Lepas dia ambil vaksin yang kedua, tu lumpuh. Ni yang viral lah. Saya tak ada tujuan berapa cakap dia tu tadi nak copyright dia. Dia bawa traktor sawah ni. Dia kata, "Papa ambil," dia kata. Jadi lagu ni Jadi macam mana? Tak boleh buat apa, tak boleh buat kerja, dia kata. Luk lagu ni nak kerja apa? Dia lumpuh tu. Ni namanya bala. Ujian. Itu dia, kita belum tentu. Perjalanan hidup kita, bala yang akan Allah beri kat kita sebagai ujian, belum tentu macam mana dan bila dan ketika bila. Ketika mana? Belum tentu. Jadi, dalam hidup kita ni, tuan-tuan, kita akan berdepan dengan bala. Jadi, bala ni, tuan-tuan, Allah minta kita redha. InsyaAllah. Nak dapat redha tu yang payah tu. Dan yang keempat, hidup kita ni akan melalui nikmat. Bila kita dapat nikmat, tuan-tuan, kena ingat, alhamdulillah. Ni bila dapat nikmat, mengelinjang dekat sana kan. Baru dekat orang dapat ni. Dapat cucu lawak, tengoklah tok macam mana. Jauh. Wan pun cakap yang tu, tengoklah Wan kan. Subhanallah. Bunyi joke, tuan-tuan, tapi serius tu. Saya sepanjang duduk bertugas dengan almarhum Syekh Muhammad Murtada dulu. Dia kata, kena banyak ajar anak-anak kita, keluarga kita, doa di atas pandang. A'udzu bikalimatillah tammah min syarri ma khalaq. Ni doa di atas pandang dia. Sebab apa? Bila kau dapat anak, cucu, kau jangan melambat-lambat. Lawa, cantik, apa itu ini. Viral pula dalam WhatsApp. Dapat cucu. Mogah lah. Jangan, dia kata. Puji Allah, alhamdulillah. Baca doa di atas pandang. A'udzu bikalimatillah tammah min syarri ma khalaq. Ini pendinding kepada nikmat. Kalau kita tak belajar, mana nak capai ni? Cuma sama pandai je orang tak kerti. Kan? Jobo tak tentu arah, dapat nikmat. Bahaya, tuan-tuan. Dia musibah dekat kita. Jadi bala. Sampai tahap, saya ingat ni Syekh Murtada sebut. Sampai tahap dia kata, pupuih keturunan kau. Allah wa'alaikumsalam. Ni ilmu, tuan-tuan. Sebab apa? Hilangnya sifat syukur dalam nikmat. Bala, tuan-tuan. Jadi kita dah belajar ni, kena hati-hati lah. Kan? Alhamdulillah. Selamat anak kita bersalin, selamat cucu kita lahir. Ambil wuduk, menghadap kiblat, sujud syukur. Alhamdulillah. Macam tu lah. Bukan macam tu lah, kata Allah. Best. Macam tu lah kan. Macam tu lah. Apa?
Kan contohlah. Alhamdulillah tuan-tuan ya. Okey. Jadi seterusnya kita habiskan ni sikit. Sangat berharga daripada para faedah yang sangat berharga. Faedah daripada umur hasil usaha hamba-hamba yang kuat-kuat, ia ini merupakan barang sangat berharga dari para awliya. Tengok tuan-tuan ya. Setelah Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immatul mujtahidin, sampai ulama-ulama yang mutaakhir, ulama-ulama akhirah ni, nampak dah jalan contoh tu kat dia. Jadi kita ittiba', ikut maksud dia itu. Jalan yang ditempuh oleh mereka yang bertakwa. Satu bab lagi tuan-tuan, takwa. Nabi kata at-taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Nabi ulang 3 kali. Takwa tu adalah mati. Itu dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita akan jumpa nanti bagaimana sifat takwa Abu Bakar As-Siddiq ya. Bahagian untuk mereka yang mulia. Minal kurama, orang-orang yang mulia. Tujuan ibadat ni tuan-tuan ya. Tujuan dari orang yang berhemah tinggi. Apa hemah tinggi ni tuan-tuan? Syakhsiah dan kepribadian yang mulia sebagai seorang mukmin dan muslim. Syiar dari golongan terhormat. Pekerjaan dari orang-orang yang berani. Pilihan dari mereka yang waspada. Dan ia juga merupakan jalan menuju syurga. Ini penghujung ni tuan. Ibadat yang berdasarkan ilmu ni menuju ke arah syurga. Firman Allah, wa ana rabbukum fa'budun. Dan aku Tuhan kamu sekalian, maka berbaktilah kepadaku. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Inilah ganjaran bagi kamu, yakni nikmat Allah yang berupa syurga, kerana atas usaha kamu yang bersyukur. Surah Insan ayat 22. Okey tuan-tuan. Alhamdulillah. Ini muqaddimah kepada kitab Minhajul Abidin. Yang saya sampaikan yang berupa keterangan itu tadi daripada syarah kitab Minhajul Abidin, yakni Sirajut Talibin. Ada 2 juzuk dalam bahasa Arab syarah pada kitab ni ya. Jadi rujukan kitab ni saya ambil di situ insya-Allah. Jadi tuan-tuan, itu sekadar yang kita bincang pada malam ni insya-Allah. Maaf tuan-tuan saya ambil masa tuan-tuan lama sebulan sekali kan. Bulan depan dah pula ya. Panjang umur kan insya-Allah. Agak-agak bila habis kitab ni kalau sebulan sekali. Cubalah kan. Yang penting kita dah melangkah. Alhamdulillah. Hari ni apa? 16. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وعمش على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.